Selamat sejahtera kepada semua. Saya Kanageswari nombor matrik 268381 daripada kumpulan saya sekarang membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk analisis terhadap isu berkaitan komunikasi pengurusan dalam organisasi kerja. Latar belakangnya, organisasi yang kami pilih adalah Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB. Kesatuan Sekerja merupakan salah satu badan atau sekelompok kumpulan pekerja yang ditumbuhkan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kebajikan pekerja serta melindungi pekerja daripada tindakan majikan. Kewujudan Kesatuan Sekerja ini banyak memberi kebaikan seperti melindungi pekerja, menjaga kebajikan pekerja, menjamin hak dan faedah pekerja dengan mengadakan rundingan kolektif. Di Malaysian Airport Holding Berhad MAHB sendiri mempunyai kesatuan sekerja Malaysian Airport Holdings Berhad atau lebih dikenali sebagai panggilan KESMA. Kesatuan sekerja telah memainkan peranan dengan agak berkesan. Sebagai seorang perunding, KESMA haruslah mempunyai ciri-ciri seorang perunding yang baik dalam memastikan setiap perunding yang dibuat. Memorandum yang disediakan oleh KESMA berdasarkan kepada idea dan cadangan yang dikemukakan oleh pekerja airport diusulkan kepada Jabatan Sumber Manusia bagi mendapat pertimbangan dan persetujuan mereka. Pihak KESMA juga harus memastikan segala ujian adalah padat dan berkeyakinan supaya usul yang dicadangkan diterima dan di bawah pihak pengurusan atasan. Bagi Jabatan Sumber Manusia, segala aspek harus diambil kira sebelum menerima usul daripada KESMA, memandangkan apabila mereka bersetuju untuk menerima usul tersebut. Terima kasih daripada saya. Salam sejahtera, saya Wellington Wilson, nombor matrik 268699. Saya akan sambung topik daripada rakan saya sebentar tadi. Tajuk saya adalah permasalahan yang telah dikenalpasti. Okey, pekerja merupakan satu aset kepada sebuah organisasi. Hubungan pekerja dengan majikan adalah jadi satu perkara yang perlu dijaga dan dititik beratkan dalam sebuah organisasi. Dalam perbincangan, penglibatan kaki tangan merujuk kepada penglibatan kedua-dua belah pihak, sama ada dari pihak pengurusan ataupun pihak pekerja. Dalam kata ini, penglibatannya adalah lebih daripada perundingan bersama. Pekerja akan berunding bersama dengan pihak pengurusan dan memberikan pelbagai pandangan serta mengetahui tentang beberapa tindakan oleh pihak pengurusan. Okey, di antara permasalahan yang telah dikenalpasti adalah tuntutan dalam rundingan mengenai cuti kelayakan, cuti bersalin menuntut sebanyak 90 hari di antara rundingan pekerja wanita di Malaysian Airport Holding Berhad. Dalam rundingan ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, Kumpulan Kerja Malaysian Holding Berhad. Yang kedua, Kesatuan Sekerja Malaysia Airport Holding Berhad, KESMA. Yang ketiga, Jabatan Sumber Manusia Malaysia Airport Holding Berhad. Yang keempat, Pengurusan Tertinggi Malaysia Holding Berhad. Setiap pihak terlibat ini mempunyai peranan yang masing-masing. Sebagai contoh, Kumpulan Pekerja Malaysian Holding Berhad ni diberikan mengusulkan dan mengambil kira beberapa kehendak yang diingini oleh pihak pekerja dan diusulkan kepada pihak atasan Malaysian Holding Berhad. Hasil daripada perbincangan antara Persatuan Pekerja dengan pihak pengurusan Malaysian Holding Berhad, Kumpulan Pekerja berjaya menuntut cuti kepada 90 hari, di mana sebelumnya 60 hari untuk cuti bersalin. Cuti ini diberikan sebanyak 5 kali mengikut anak kandung yang hidup dalam tempoh perkhidmatan mereka. Bagi yang mereka melakukan lebih hari dari yang diperuntukkan, dicadangkan agar mengambil cuti tanpa gaji. Seterusnya, walau bagaimanapun, bukan semua ibu memilih untuk mengambil cuti lama tanpa gaji, memandangkan keadaan
seperti saya maklumkan tadi, kerajaan telah memutuskan untuk memperuntukkan cuti bersalin 90 hari kepada kaki tangan awam. Maka wajar akta kerja dipindah bagi bolehkan dipanjangkan meliputi sektor swasta, di mana sektor swasta kelayakan bercutinya berbeza mengikut organisasi tersebut. Okey, di sini saya ingin tegaskan KESMA merupakan orang tengah yang akan membawa isu tersebut kepada Jabatan Sumber Manusia untuk memberikan memorandum dan menyatakan isu yang hendak dirunding beserta dengan beberapa perkara yang diminta oleh kumpulan tersebut kepada majikan. Jadi sekian daripada saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiq, nombor pelajar 274342. Terima kasih kepada Wellington. Okey, saya akan proceed dengan slide yang berikutnya, iaitu peringkat perundingan. Okey, pihak KESMA telah mendapat beberapa langkah awal untuk memastikan perundingan berjalan dengan lancar dan keputusan yang akan diperolehi memberikan kepuasan terhadap kedua-dua belah pihak. Okey, KESMA juga telah mencari sebanyak mungkin maklumat yang berkaitan dengan kumpulan pekerja MAHB. Antaranya adalah jumlah keseluruhan kumpulan tersebut, tahap kepentingan isu dan juga kesan daripada isu yang akan dirunding kepada peringkat seterusnya. Okey, KESMA akan mengenal pasti pihak yang akan berunding berkaitan isu supaya mudah untuk mengadakan perundingan tanpa sebarang pertikaian dan juga pertelingkahan sewaktu perundingan dijalankan. Selain itu, pihak KESMA juga akan maklumkan kepada Jabatan Sumber Manusia bahawa kumpulan pekerja MAHB juga telah bersetuju untuk mengutarakan kehendak mereka demi menjaga kebajikan di tempat kerja. Okey, setiap kepentingan yang dianggap perlu, KESMA akan memberikan kerjasama dengan menyediakan beberapa maklumat yang lebih terperinci apabila diminta oleh Jabatan Sumber Manusia. Okey, sambungan daripada slide tadi. Okey, pihak KESMA telah meminta agar perundingan ditamatkan dengan hasil rundingan yang akan membawa kepada kemenangan kepada dua-dua belah pihak, iaitu win-win situation untuk kedua-dua pihak. Pihak KESMA juga telah menerima hasil rundingan daripada pihak Jabatan Sumber Manusia, iaitu pihak pengurusan tertinggi telah bersetuju untuk meneruskan permohonan kelayakan cuti bersalin sebanyak 90 hari bagi pekerja wanita di MAHB. Dan untuk yang terakhir bagi slide ini, bagi kumpulan pekerja MAHB, terutamanya bagi pekerja wanita, hasil rundingan dapat memberikan mereka some sort of motivation ataupun motivasi untuk meningkatkan prestasi kerja mereka, dan juga pihak majikan akan memperoleh hasil dengan kemajuan organisasi dari segi keuntungan dan sebagainya. Terima kasih. Slide yang seterusnya ialah hasil rundingan. Hasil yang dipersetujui daripada rundingan tersebut, pihak KESMA telah menerima dengan berpuas hati terhadap keputusan daripada Jabatan Sumber Manusia bahawa isu tersebut telah dipersetujui oleh pihak pengurusan tertinggi bahawa kelayakan cuti bersalin sebanyak 90 hari diberikan kepada pekerja wanita MAHB dengan mengambil kira faktor-faktor terhadap pelbagai perubahan bukan sahaja dari aspek fizikal dan biologi, malah spiritual, emosional dan psikologi. Pihak KESMA menyedari bahawa bukan semua permintaan mereka dipenuhi oleh pihak majikan, tetapi keputusan yang diterima juga amat memuaskan hati kepada semua pihak dan secara tidak langsung dapat memberikan mereka motivasi untuk meningkatkan lagi prestasi kerja dengan lebih cemerlang. KESMA telah memutuskan untuk mengutarakan isu ini kepada Jabatan Sumber Manusia supaya tindakan segera dapat diambil. Slide yang seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Antara keperluan terpenting dalam membuat suatu keputusan adalah dengan berunding. Hasil perundingan yang berkesan adalah bila mana kedua-dua pihak mendapat mutual benefit. Dalam perundingan, ianya dimulakan dengan perbincangan yang tidak berat sebelah.
dan mendapat kata putus yang disetujui oleh kedua-dua pihak. Isu dan konflik yang berlaku di dalam MAHB, pihak yang terbabit telah menggunakan strategi lembut. Mereka menggunakan kaedah ini dengan membuat rundingan secara kolektif di antara pihak kesatuan dan Jabatan Sumber Manusia secara formal. Masa juga dianggap sebagai suatu kos dalam proses perundingan. Ia bukan sahaja dari aspek masa yang diluangkan dalam sesuatu proses perundingan, tetapi juga perlu diambil kira persiapan atau persediaan yang dijalankan oleh seseorang perunding sebelum rundingan tersebut diadakan. Jadi kesimpulannya ialah secara umumnya, kita tidak boleh merumuskan satu gaya yang terbaik untuk sesuatu perundingan atau bagi seseorang perunding. Gaya rundingan yang digunakan bergantung kepada siapakah dan apakah gaya perundingan pihak penentang. Kemahiran rundingan juga sangat perlu untuk mencapai matlamat, menerangkan tentang terma-terma, menyatakan limitasi dan juga membantu pihak lain dalam mencapai matlamat mereka. Dalam memastikan bahawa perundingan dapat dijalankan dengan lancar dan berjaya, perunding perlu membuat persiapan yang sangat teliti. Yang terakhir, dapat disimpulkan di sini bahawa perundingan adalah bahagian penting dalam kehidupan komunikasi yang kompetitif pada masa sekarang.